أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد، InsyaAllah kita sambung mudzakarah kita dan pengajian kita di dalam ilmu Tauhid melalui kitab yang mulia syarahan Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, iaitu kitab Tijan Ad-Darari, syarah kepada matan risalah Al-Imam Al-Bajuri rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihim wa bi'ulumihim wa ulumi masyaikhina fid darain, amin. Baik, hari ini kita masuk kepada masalah yang keempat daripada masalah-masalah yang dinyatakan oleh Al-Imam Al-Bajuri di dalam risalahnya. Kita dah bincang masalah pertama berkenaan dengan ma yajibu ala kulli mukallafin. Yang kedua kita bincang berkenaan dengan wa ma yajibu wa ma yastahilu fi haqqillahi ta'ala, apa sifat yang wajib dan sifat yang mustahil, lawan bagi sifat wajib bagi Allah, ke atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita dah bincang masalah yang ketiga, iaitu apa yang ma yajuzu fi haqqillahi ta'ala, perkara-perkara yang harus pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini masuk kepada mas'alatul rabi'ah, permasalahan yang keempat daripada masalah-masalah yang didatangkan oleh Al-Imam Al-Bajuri, iaitu perbahasan berkenaan dengan ma yajibu wa ma yastahilu fi haqqi Rasul alaihi wassalatu wassalam. Baik, kita masuk kepada perbahasan berkenaan dengan an-nubuwat ataupun an-nabawiyat. Kita dah bincang permasalahan berkenaan dengan ilahiyat, masuk kepada masalah berkenaan dengan apa yang sifat-sifat yang ada pada, yang wajib bagi para rasul, yang mustahil dan yang harus bagi para rasul. Baik, sebelum masuk pada perbahasan yang dinyatakan oleh Al-Imam Al-Bajuri, kita nak bincang berkenaan dengan apa yang dimaksudkan dengan rasul, ar-rusul. Bila dikata ma yajibu fi haqqi rusuli, dikata seperti mana yang disebut oleh Al-Imam Al-Bajuri dalam matan wa yajibu fi haqqi rusuli alaihimus salatu wassalam. Baik, apa yang dimaksudkan dengan rusul? Rusul adalah jamak kepada rasul. Baik, ar-rasul adalah insanun hurrun zakarun balighun fatinun awhallahu ta'ala ilaihi bi syar'in wa amarahu bi tablighihi lil ibadi sawa'un kana lahu kitabun am la. Baik, kita nak bincang apa yang dimaksudkan dengan ar-rasul. Baik, ar-rasul adalah insanun ar-rasul adalah insanun hurrun zakarun balighun fatinun awhallahu ilaihi bi syar'in wa amarahu bi tablighihi lil ibadi sawa'un kana lahu kitab am la. Dan ini yang dimaksudkan dengan ar-rasul. Ar-rasul adalah insanun. Maka tertolak ataupun daripada menyebutkan rasul itu insan, maka tidak ada daripada kalangan rasul adalah daripada para malaikat ataupun al-jin. Maknanya rasul mestilah insan. Kemudian hurrun, tidak ada daripada kalangan para rasul adalah hamba. Jadi semua rasul bebas, bukannya hamba. Zakarun balighun, maka terkeluarlah perempuan
Begitu juga dengan golongan khunsa dan juga as-sabi, iaitu kanak-kanak. Maka syarat kepada Rasul mestilah lelaki yang baligh. Fatinun, maka terkeluarlah mereka yang tidak cerdik, mereka yang bodoh dan sebagainya. Auhallahu ilaihi bisyar'in. Baik. Bila disebutkan insanun hurrun zakarun balighun fatinun auhallahu ilaihi bisyar'in, maka daripada qaid ini terkeluarlah al-mutanabbi. Siapa mutanabbi? Orang yang mendakwa nubuwah. May yadda'i an-nubuwah. Sebab apa? Sebab mereka tidak diberikan ataupun tidak diwahyukan Allah Taala akan akan perkara-perkara berkait dengan syarak. Baik. Boleh jadi mutanabbi itu insan hur zakarun balighun fatinun, tetapi tidak diwahyukan kerana dia kazzab, seperti Musailimatul kazzab. Amarahu bitablighihi lil ibad. Maka bila disebutkan amarahu bitablighihi lil ibad, terkeluar ta'rif para nabi. Jadi para nabi berhenti sampai ke sini. Maknanya insanun hurun zakarun balighun fatinun auhallahu ilaihi bisyar'in wa lam ya'mur bitablighihi. Maka bila disebut amarahu bitablighihi lil ibad, terkeluarlah para nabi. Kerana itu kita sebutkan al-alaqah hubung kait di antara rasul dan nabi adalah umum wa khusus mutlak. Semua rasul adalah nabi, tetapi tidak semua nabi adalah rasul. Sawa'un kana lahu kitabun am la, sama ada rasul tersebut diberikan kitab ataupun tidak, kerana ada rasul yang tidak diberikan kitab. Baik. Jadi ini yang dimaksudkan dengan ar-rasul. Siapa rasul? Insanun hurrun zakarun balighun fatinun auhallahu ilaihi bisyar'in wa amarahu bitablighihi lil ibad sawa'un kana lahu kitabun am la. Jadi bila menyebut insan, terkeluarlah malaikat dan juga jin. Tidak ada daripada kalangan malaikat dan jin itu adalah para rasul. Tidak ada. Bahkan Nabi SAW diutuskan kepada, ataupun kita sebutkan para rasul diutuskan kepada malaikat dan juga jin juga. Maknanya kalau kita sebut contohnya syariat yang dibawa oleh Nabi SAW, Nabi diutuskan kepada jin, dan sebahagian ulama menyebutkan diutuskan juga kepada para malaikat. Baik. Hurrun, maka terkeluarlah hamba. Tidak ada daripada kalangan Nabi dan Rasul adalah hamba. Zakarun balighun kharaja bihi al-unsa wal-khunsa was-sabi. Tidak ada daripada kalangan Nabi dan Rasul adalah perempuan ataupun khunsa ataupun kanak-kanak. Fatinun, terkeluarlah al-ablah wal-balid. Terkeluarlah daripada qaid fatinun, mereka ataupun golongan yang tidak cerdik. Auhallahu ta'ala ilaihi bisyar'in. Terkeluarlah siapa yang dipanggil sebagai al-mutanabbi. Siapa mutanabbi? May yadda'in nubuwah wa huwa kadzabun. Amarahu bitablighihi lil ibad. Maka terkeluarlah an-nabi. Kerana apa? Kerana nabi lam ya'mur bitablighihi lil ibad. Tidak disuruh ataupun tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada para hamba yang lain ataupun kepada makhluk yang lain. Sawa'un kana lahu kitabun am la. Baik, itu yang dimaksudkan dengan ar-rasul. Maka bila disebut rasul, rasul adalah perantara di antara Allah dan juga hamba-Nya yang lain. Para rasul disebut oleh al-Imam, disebut oleh Syekh Abu Daqiqah di dalam Qaulus Sadid, menyebutkan apa? Ar-rusul wusata'u bainallahi wa baina khalqih. Para rasul adalah perantara di antara Allah dan di antara hamba-Nya ataupun penciptaannya. Yakumuna bitablighi awamirillahi wa nawahihi wa ta'limi ibadihi. Para rasul ini diutuskan untuk apa? Untuk menyampaikan suruhan dan juga memberitahu larangan-larangan yang telah Allah letakkan kepada para hamba. Wa ta'limu ibadihi, dan juga mengajarkan kepada hamba-hambanya, iaitu kepada makhluk yang lain, akan apa yang diperintahkan daripada suruhan dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Lizalika, maka disebut, maka perlu kepada beberapa sifat yang membenarkan apa yang dibawa oleh para rasul daripada syariat-syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Dan perlu kepada sifat supaya apa? Supaya para rasul dapat mengajak manusia untuk mengikut mereka, untuk mengikut apa yang telah
tetapkan dan juga telah disyariatkan kepada mereka melalui wahyu yang diturunkan kepada mereka. Maka perlu kepada apa? Kepada sifat-sifat tertentu. Maka kerana itu disebut oleh Al-Imam Ad-Dardir dalam Kharidah. Al-Imam Ad-Dardir menyebut apa? Wasif jami'ar rusuli bil amanah wasidqi wat tablighi wal fatanah. Maka sifatkanlah sekalian Rasul itu dengan amanah dan juga sidik, tabligh dan fatanah. Jadi 4 sifat yang wajib bagi para Rasul. As-sidqu, kemudian al-amanatu, kemudian at-tablighu ataupun at-tablighu, dan yang keempat yang terakhir sekali adalah al-fatanah. Baik, maka 4 sifat ini wajib bagi para rasul untuk bersifat dengannya supaya apa? Supaya membenarkan apa yang dibawa daripada risalah dan juga wahyu yang telah Allah berikan kepada para rasul. Baik. Jadi itu secara ringkasnya berkenaan dengan kita panggil ta'rif bagi Rasul dan juga perkara yang berkait daripada sifat-sifat yang wajib bagi Rasul. Maka kalau yang wajib ada 4, yang mustahil juga ada 4 lawan kepada sifat-sifat yang wajib. Jadi lawan bagi as-sidqu adalah al-kadhibu. Kemudian lawan bagi al-amanah adalah al-khiyanah. Kemudian lawan kepada at-tabligh adalah al-kitman. Dan lawan bagi al-fatanah adalah al-baladah. Jadi 4 sifat yang wajib bagi para rasul dan 4 lagi sifat yang mustahil bagi ke atas para rasul. Baik. Bila disebut sifat yang pertama adalah as-sidqu. Baik, kita baca dulu apa yang disebutkan oleh al-Imam Al-Bajuri menyebutkan وَيَجِبُ فِي حَقِّ الرُّسُلِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الصِّدْقُ وَضِدُّهُ الْكَذِبُ وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُمْ لَوْ كَذِبُوا لَكَانَ خَبَرُ اللَّهِ تَعَالَى كَاذِبًا وَهُوَ مُحَالٌ. Baik. Apa disebut oleh Al-Imam Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi? Masuk kepada al-mas'alatu ar-rabi'ah. Wa ammal qismu tsani wa huwa an-nabawiyat. Baik, kisim yang baru iaitu perbahasan berkenaan dengan an-nubuwat ataupun an-nabawiyat. Fayashtamilu ala ma yajibu lil anbiya'i wa ma yastahilu fi haqqihim. Maka termasuk dalam masalah ataupun kisim yang kedua ini perkara yang berkait dengan apa yang wajib bagi para nabi dan apa yang mustahil pada hak mereka. Jadi ini dipanggil sebagai mas'alatu ar-rabi'ah daripada masail risalah at-tauhid daripada al-Imam Al-Bajuri. Baik. Falladhi yajibu fi haqqi rusuli alaihimus salatu wassalam as-sidqu. Baik. Kemudian didatangkan apa yang dimaksudkan dengan as-sidqu. Baik. Bila disebut as-sidqu iaitu as-sidqu fi da'wahum lirrisalah. Iaitu benarnya para rasul ini daripada apa yang didakwakan mereka terhadap risalah, iaitu mereka adalah utusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi ma yuballighunahu anillah, dan daripada apa yang mereka sampaikan daripada Allah Subhanahu wa taala, perkara-perkara berkait dengan syariat dan sebagainya. Baik. Jadi as-sidqu di sini yang dimaksudkan adalah as-sidqu ar-risalah. Sebab apa? Sebab bila disebutkan as-sidqu yang dimaksudkan dengan as-sidqu di sini disebut oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, wa huwa mutabaqatu khabarihim lil waqi' walau bihasabi i'tiqadihim, iaitu mutabaqatu khabarihim, iaitu sama dan sepakat khabar mereka, iaitu pengkhabaran yang mereka bawa dengan waqi', iaitu realiti, walau bihasabi i'tiqadihim, walaupun mengikut apa yang mereka i'tiqadkan sahaja. Baik. Bila disebut as-sidqu adalah mutabaqatu khabarihim lil waqi', maka di sini terhimpun ataupun terkandung makna as-sidqu terhadap 3 perkara. Ada 3 aqsamus sidqi. Ada 3 aqsamus sidqi disebut oleh Imam Al-Bajuri di dalam syarahannya terhadap Ummul Barahin. Disebut apa? Wa'lam anna as-sidqa thalathatu aqsam. Ketahuilah bahawa benar itu, jujur ataupun benar itu ada tiga perkara, terbahagi kepada tiga bahagian. Yang pertama apa? As-sidqu fi da'war risalah, iaitu benarnya mereka pada dakwaan utusan daripada Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, as-sidqu fil ahkamil lati yuballighunaha 'anillahi ta'ala. Benarnya mereka daripada hukum-hukum yang mereka sampaikan kepada para makhluk daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi as-sidqu yang pertama, as-sidqu fi da'war risalah, dan as-sidqu yang kedua, as-sidqu fil ahkam allati yuballighunaha 'anillahi ta'ala. Baik, itu dua. Yang ketiga, as-sidqu fil kalamil muta'alliqi bi umurid dunya. Benarnya pada apa yang berkait dengan perkara-perkara dunia. Kalam yang berkait dengan perkara-perkara dunia. Maka yang dimaksudkan dengan as-sidqu pada para rasul adalah jenis yang pertama dan yang kedua, iaitu apa? As-sidqu fi da'war risalah dan juga as-sidqu fil ahkamil lati yuballighunaha 'anillahi ta'ala. Baik, itu dua bentuk ataupun dua perkara yang dimaksudkan dengan as-sidqu, sifat yang wajib bagi para rasul. Jadi sidik ada berapa? Ada 3 bahagian. As-sidqu fi da'war risalah, iaitu benarnya mereka pada dakwaan terhadap risalah yang dibawa, iaitu mereka adalah utusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, as-sidqu fil ahkam allati yuballighunaha 'anillahi ta'ala, iaitu benarnya mereka pada hukum-hukum yang mereka sampaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, as-sidqu fil kalamil muta'alliqi bi umuri dunya. Adapun yang dimaksudkan dengan as-sidqu pada sifat yang wajib bagi para nabi, para rasul adalah yang pertama dan yang kedua, jenis yang pertama dan yang kedua. Baik. Bila disebut as-sidqu fil kalamil muta'alliqi bi umuri dunya, itu akan kembali kepada sifat amanah. Nanti kita akan bincang pada sifatul amanah. Disebut oleh Imam Bajuri apa? Wal murad huna, iaitu wal murad fi sifati as-sidqi al-qisman al-awwalan. Dua kisim yang pertama. Li'anna al-burhan alladhi fima, ataupun li'anna al-burhan ya'ti innama yadullu alaihima. Kerana nanti bila kita bincang permasalahan berkenaan dengan dalil, sabitnya sifat sidik pada para rasul, kita akan dapat yang dimaksudkan di situ adalah kisim yang pertama dan yang kedua. Adapun kisim yang ketiga, fahuwa dakhilun fil amanah, masuk kepada sifat amanah. Nanti sifat amanah di mana al-ismah, kemudian kita akan pecahkan pembahagian berkenaan dengan perkara-perkara yang yang boleh dibayangkan ataupun boleh disangka dilakukan oleh para rasul. Nanti kita masuk kepada masalah sifatul amanah. Baik. Disebut apa oleh al-Imam Syekh Nawawi Al-Bantani, yang dimaksudkan dengan as-sidqu adalah mutabaqatu khabarihim lil waqi' walau bihasabi i'tiqadihim. Baik, kita dah faham mutabaqatu khabarihim lil waqi'. Maknanya sama dan sepakat khabar yang mereka sampaikan itu dengan realiti. Baik. Walau bihasabi i'tiqadihim, walaupun semata-mata mengikut i'tiqad mereka, iaitu i'tiqad para rasul. Baik. Qaid yang terakhir, walau bihasabi i'tiqadihim, ditambih oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, menyebutkan contohnya seperti apa? Kama fi qawlihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kullu dhalika lam yakun. Baik. Ini adalah potongan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam solat, mengimami solat 4 rakaat. Sebahagian riwayat menyebutkan solat zuhur. Sebahagian riwayat menyebutkan solat zuhur. Sebahagian riwayat ada kata menyebutkan solat asar. Baik, ala kulli hal dia solat 4 rakaat. Selepas daripada 4 rakaat, selepas daripada 2 rakaat, maknanya sempurna Nabi solat 2 rakaat, Nabi beri salam. Baik, lepas habis Nabi beri salam, ada seorang sahabat namanya Sayyidina Zulyadain. Disebut namanya adalah Zulyadain. Maka sahabat Nabi, iaitu Sayyidina Zulyadain, bertanya kepada Nabi. Bertanya kepada apa? Kepada Nabi tentang apa? Tentang
adakah solat zuhur ini ataupun solat 4 rakaat ini dikosorkan ataupun kamu terlupa wahai Rasulullah. Disebut aqasuratis salatu am nasita ya Rasulullah. Sayyidina Dzul-Yadain bertanya, adakah solat 4 rakaat ini dipendekkan kepada 2 rakaat ataupun kamu lupa wahai Rasulullah. Jadi ada ihtimal 2 perkara yang didatangkan oleh Sayyidina Dzul-Yadain. Kemudian Nabi menyebut apa? Kullu dzalika lam yakun. Setiap daripada keduanya itu tidak terjadi. Jadi baik, bila Nabi menyebutkan begitu, pada i'tiqad Nabi telah solat 4 rakaat. Pada i'tiqad Nabi, jadi Nabi menipu ke waktu tu? Tidak. Kerana Nabi lupa pada ketika itu, lupanya Nabi tidak sama dengan lupanya kita. Lupanya Nabi kerana mentakzimkan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak ada masalah kerana itu. Sebahagian menyebutkan disebut apa? Disebut oleh Imam Al-Bajuri menyebutkan pada hadis ini wa faqad saha sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi shalah lakin bi ishtighali qalbihi bi ta'zimillah ta'ala. Kerana itu disebut oleh sebahagian menyebutkan kalam dalam bentuk nazam, menyebutkan apa? Ya sa'ili an rasulillahi kaifasaha wasahwu min kulli qalbin ghafilin lahi qad ghaba an kulli syai'in sirruhu fasaha amma siwallahi fatta'zimu lillahi. Jadi sebenarnya sahwun yang berlaku ataupun lupa yang berlaku kepada Nabi SAW pada peristiwa itu adalah untuk mengajarkan kepada manusia ataupun mengajarkan kepada sekalian makhluk supaya bila terlupa di dalam solat, maknanya bila ada perkara yang terlupa di dalam solat, maka perlu disunatkan untuk membuat sujud sahwi. Jadi dengan peristiwa itu kita faham syariat yang baru, iaitu bila terlupa di dalam solat perlu kepada sujud as-sahwi. Jadi peristiwa yang berlaku itu menyebabkan adanya syariat yang baru, adanya perkara sunat yang baru yang diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan menunjukkan yang Nabi menipu, tidak. Kenapa? Kerana pada i'tiqad Nabi dah solat 4 rakaat. Nabi dah solat 4 rakaat. Baik. Kama fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam kullu dhalika lam yakun. Ini juzuk hadis berkenaan dengan sujud sahwi, berkenaan dengan sujud sahwi. Baik. Sebab apa? Sebab lepas daripada itu, lepas Nabi menyebutkan perkara itu, bila Nabi kata kullu dhalika lam yakun, Sayyidina Dzul-Yadain jawab bal ba'du dhalika qad kan. Bahkan sebahagian daripada 2 perkara yang aku nyatakan tadi berlaku, iaitu sama ada Nabi kosorkan solat ataupun Nabi lupa. Jadi bila disebut perkara itu, Nabi bangun dan Nabi sempurnakan lagi 2 rakaat. Maknanya menunjukkan bahawasanya Nabi terlupa dan Nabi pada i'tiqad Nabi telah sempurna 4 rakaat. Kullu dhalika lam yakun. Okay. Lamma qala Dzul-Yadaini hina sallama sallallahu alaihi wa alihi wasallam min raka'ataini min az-zuhri, iaitu solat 4 rakaat. Jadi Nabi lepas daripada Nabi beri salam 2 rakaat, baru 2 rakaat tapi Nabi dah beri salam, maka Sayyidina Dzul-Yadain bertanya soalan tadilah, aqasuratis salatu am nasita ya Rasulullah. Baik. Kemudian Nabi kata kullu dhalika lam yakun. Sayyidina Dzul-Yadain jawab bal ba'du dhalika qad kan. Kat mana kita jumpa masalah ini juga? Kita jumpa dalam masalah kulliyah, juz-juz'iyah dalam ilmu mantik. Baik. Disebut min raka'ataini min az-zuhri aqasuratis salatu am nasita ya Rasulullah. Jadi Nabi kata kullu dhalika lam yakun. Sayyidina Dzul-Yadain jawab bal ba'du dhalika qad kan. Baik. Baik, itu yang disebutkan yang dimaksudkan walau bihasabi i'tiqadihim. Jadi ta'liq yang dibawa ini untuk memberitahu
benarnya para rasul itu walaupun dengan mengikut kepada i'tikad mereka, kerana tidak tergambar sesekali mereka menipu langsung. Walaupun mukhalafah ataupun walaupun tidak, kalau kita lihat dekat sini waqi' mukhalafah lah, sebab yang sebenarnya Nabi belum sempurnakan 4 rakaat, tapi Nabi cakap bihasabi i'tiqadihim, Nabi cakap ikut kepada i'tikadnya, yang bahawasanya Nabi sangka ataupun Nabi i'tikadkan Nabi dah solat 4 rakaat. Baik. Kemudian disebutkan wadidduhu, lawan kepada as-sidqu adalah al-kadhibu. Apa makna kadhib? Ai adamu mutabaqati khabarihim lil waqi' wafaqa i'tiqadi am la. Wafaqa i'tiqadu am la. Baik, disebab apa? Yang dimaksudkan dengan kadhib adalah adamu mutabaqati khabarihim. Maknanya apa yang disampaikan itu tidak sama dengan realiti, sama ada sepakat dengan i'tiqad ataupun tidak. Itu yang dimaksudkan dengan al-kadhibu. Baik, kemudian didatangkan dalil. Wad-dalilu ala dhalika ay wujubis sidqi lahum alaihimus salatu wassalam annahum. Baik, kita baca dulu dalil secara ringkas. Disebut apa? Lau kadhibu lakana khabarullahi subhanahu wa ta'ala kadhiban wa huwa muhal. Itu dalil secara ringkas. Sebab apa? Lau kadhibu lakana khabarullahi subhanahu wa ta'ala kadhiban. Kalaulah mereka kazib, maka akan melazimi khabar Allah subhanahu wa ta'ala ataupun berita yang dibawa daripada Allah subhanahu wa ta'ala itu juga kadhib, juga tipu ataupun bohong. Maka di sini disebut, kenapa disebut begitu? Kerana antara as-sidqu dan juga al-kadhibu, hubung kait di antara keduanya adalah amrun mutanaqidan. Kerana apa makna as-sidqu atau apa makna al-kadhibu? Adamus sidqi. Kadhib adalah adamus sidqi, kerana tak ada perantaraan. Tidak ada perantaraan antara as-sidq wal kadhib. Maka kalau tak benar, tipu. Jadi kias dibina menggunakan kiasul khulf. Sebab apa? Sebab Rasul sama ada sidik ataupun kadhib. Kalaulah kadhib, maka didatangkan dengan dalil khulfi, iaitu kita tak isbat as-sidqu tetapi kita batalkan al-kadhibu. Sebab itu disebut li'annahum law kadhibu lakana khabarullahi subhanahu wa ta'ala kadhiban. Baik. Kerana apa? Kerana tidak ada perantaraan antara as-sidqu dan juga al-kadhibu. Jadi hubung kait di antara as-sidqu wal-kadhibu adalah min taqabul al-mutanaqidan. Baik, wadalilu ala dhalika, dan dalil pada mengisbatkan as-sidqu pada para rasul adalah dalil aqli. Disebab apa? Wadalilu ala dhalika ay wujubis sidqi lahum alaihimus salatu wassalam annahum law lam yusaddiqu lalazima kadhibuhum. Kalaulah mereka tidak benar ataupun mereka tidak jujur ataupun benar, akan melazimi kazib. Sebab kalau tak benar, maka kazib. Kalau tak sidik, maka kazib. Tidak ada perantaraan. Laisa hunaka wasitah bainal kazibi was-sidqi. Baik. La lazima kazibuhum. Li'annahu, disebab apa? La wasitata bainas sidqi wal kadhibi. Tidak ada perantaraan di antara as-sidqu dan juga al-kadhibu. Walau kadhibu lakana khabarullahi subhanahu wa ta'ala bi'annahum sadiquna kadhiban. Maka kalaulah mereka tidak benar, iaitu mereka tidak berkata benar, maka akan melazimi khabar yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahawasanya mereka adalah benar, akan jadi kadhib. Sebab Allah sebut dalam Quran apa? Wa sadaqallahu wa rasuluhu. Wa sadaqallahu wa rasuluhu. Kemudian Allah sebut apa? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Maka kalaulah mereka menipu, maka akan melazimi khabar Allah Taala juga tipu ataupun bohong. Baik. Kemudian
Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani tafsirkan apa yang dimaksudkan dengan khabar. Disebut apa? Wal muradu khabaruhu ta'ala al-hukmi. Yang dimaksudkan dengan khabar Allah Ta'ala itu adalah perkara yang hukmi. Apa yang dimaksudkan dengan hukmi? Wa huwal mu'jizah. Yang dimaksudkannya adalah mu'jizat. Yang dimaksudkannya dengan khabar Allah Ta'ala itu adalah mu'jizat. Apa yang dimaksudkan dengan mu'jizat? Mu'jizat adalah amrun kharikun lil'adati makrunun bittahaddi ma'adamil mu'aradah. Itu yang dimaksudkan dengan mukjizat. Al-mu'jizat adalah amrun kharikun lil 'adah makrunun bitahaddi wa adami al-mu'aradah. Ini yang dimaksudkan dengan ma'adami al-mu'aradah. Ini yang dimaksudkan dengan al-mu'jizat. Mu'jizat adalah amrun, perkara, kharikun, perkara yang mencari adat. Maknanya yang berlawanan dengan adat kebiasaan. Makrunun bitahaddi, yang mana perkara tersebut disertakan dengan tentangan ataupun lawanan daripada orang lain. Maknanya ada perkara amrun kharikun lil adah itu ada kita panggil tentangan daripada pihak lain. Ma'adamin mu'aradah, dan dalam masa yang sama tidak mampu untuk melawan perkara ataupun kita kata mukjizat tersebut. Jadi mukjizat mesti ada makna tahaddi, mesti ada, macam contoh contohnya Al-Quran. Jadi ada yang cuba datang untuk buat nazam ataupun buat kita panggil ayat yang seumpama Al-Quran. Betul. Jadi ada tahaddi. Tapi dalam masa sama adamil mu'aradah, tak mampu nak lawan, sama seperti apa yang didatangkan daripada mukjizat kepada para rasul dan juga para nabi. Baik, disebut apa? Amrun kharikun lil 'adah makrunun bitahaddi ma'adamil mu'aradah. Itu yang dimaksudkan dengan al-mu'jizah. Baik. Kemudian dalam masalah amrun kharikun lil 'adah disebutkan ada beberapa perkara amrun kharikun lil 'adah selain daripada mukjizat. Ada berbaki 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 lagi. Disebab apa? Antaranya adalah yang kedua adalah karamah. Ini perkara-perkara amrun kharikun lil 'adah. Tadi yang pertama kita tahu mukjizat. Yang kedua adalah karamah. Karamah apa dia? Ma yazhar atau ma yuzhar ala yadin 'abdin zahiris salah. Apa yang kita panggil terzahir daripada para hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang soleh. Ataupun sebahagian menyebutkan dia lebih kurang sama seperti mukjizat, tetapi tidak ada laisa maqrunan bida'wan nubuwah. Tidak ada dakwaan kenabian. Wala muqaddimatan laha, dan dia bukan muqaddimah untuk nubuwah. Sebab kalau dia muqaddimah untuk nubuwah, dipanggil sebagai apa? Sebagai irhas. Jadi irhas adalah perkara amrun kharikun lil 'adah yang terjadi kepada para rasul sebelum utusan. Qabla al-bi'sah, sebelum utusan. Maka itu dipanggil sebagai irhas. Baik. Kemudian kita tahu dah ada karamah, ada irhas, kemudian yang seterusnya adalah al-ma'unah ataupun al-i'anah. Ma'unah lah. Ma'unah adalah apa? Adalah apa yang berlaku ataupun apa yang terzahir ke atas para orang-orang mukmin, daripada kalangan orang-orang mukmin yang biasa, yang belum sampai ataupun yang tidak sampai kepada martabah wilayah. Kalau karamah lil awliya, karamah lil awliya. Adapun ma'unah untuk awamil mu'minin, lil awami minal mu'minin, untuk orang-orang awam daripada kalangan orang-orang yang beriman, allazi lam yattasil martabah nubuwah, martabah wilayah, yang tak sampai kepada martabat wilayah. Itu dipanggil sebagai al-ma'unah.
Kemudian yang seterusnya istidraj. Istidraj. Istidraj adalah perkara yang berlaku amrun khariqun lil adah yaqa'u li ba'dil kafarah wal fisqah, iaitu terjadi kepada sebahagian orang kafir dan juga orang-orang yang fasik. Mutabaqatan li muradihi, ikut kepada apa yang mereka kehendaki, itu dipanggil sebagai istidraj. Kalau ikut kepada apa yang mereka kehendaki dipanggil istidraj. Kalau tidak ikut apa yang mereka kehendaki dipanggil sebagai ihanah. Jadi antara istidraj dengan ihanah ada kaitan, iaitu berlaku kepada orang kafir ataupun orang yang fasik. Baik, kalau mutabaqatun li muradihim dipanggil sebagai istidraj. Kalau laisa mutabaqatan ataupun mukhalafatun li muradihi dipanggil sebagai ihanah. Contoh yang berlaku kepada Musailimatul Kadzdzab. Ketika mana dia ludah kepada satu perigi untuk apa? Dia kata kalau aku ludah ni air itu akan jadi manis. Tapi bila dia ludah, air itu jadi kita panggil masin teruk. Disebut dalam riwayat milhan ujajan. Milhan ujajan ni maknanya masin sangat. Jadi dia nak manis tapi jadi masin. Perkara tu berlaku khariqul lil adah juga. Cumanya apa? Cumanya laisa mutabaqatan li muradihim. Sebab dia nak manis tapi jadi masin. Jadi kita panggil apa? Perkara-perkara amrun khariqul lil adah taduru baina 6 perkara. Berlaku di antara 6 perkara. Yang pertama mukjizat. Mukjizat mestilah berlaku kepada para rasul. Perkara khariqul lil adah tetapi ada makrunun bit tahaddi. Itu qaid paling penting dalam mukjizat. Adanya pertentangan, maknanya ada orang yang lawan. Maka berlaku adanya mukjizat tu datang untuk kita panggil contoh macam mukjizat Sayyidina Musa, contohnya tongkat yang bertukar jadi ular. Nampak? Adanya tahaddi daripada pihak lawan ataupun pihak musuh. Kemudian ada mil mu'aradah, tak mampu nak lawan ataupun tak mampu nak kita panggil batalkan apa yang dibawa ataupun apa yang terzahir kepada para rasul. Jadi itu mukjizat. Yang kedua karamah. Karamah amrun khariqun lil adah tetapi laisa maqrunan bi da'wan nubuwah. Tidak ada ataupun tidak diiringi dengan dakwaan kenabian. Maka itu berlaku kepada para aulia. Wala muqaddimatan laha, dan dia juga bukan muqaddimah kepada nubuwah. Itu dipanggil sebagai karamah. Kalaulah dia muqaddimah nubuwah dipanggil sebagai apa? Irhas. Jadi irhas berlaku kepada sebahagian para rasul sebelum utusan, qabla al-bi'sah. Kemudian yang tiga, 1, 2, 3, 4. Yang keempat adalah al-ma'unah ataupun al-i'anah. I'anah adalah amrun khariqun lil 'adah taqa'u li ba'di awamil mu'minin. Berlaku kepada sebahagian orang-orang yang beriman daripada kalangan orang awam. Alladhi lam yasil martabatal wilayah, yang belum sampai kepada martabat wilayah, iaitu martabat awliya. Baik, itu yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima, istidraj. Istidraj amrun khariqun lil 'adah juga. Yaqa'u li ba'dil kafarah wal fisqah mutabaqatan li muradihim. Itu dipanggil sebagai istidraj. Dan yang keenam ihanah. Ihanah amrun khariqun lil 'adah taqa'u lil kafarati wal fisqah mukhalafatan li muradihim. Lawan, bukan mutabaqatan tapi mukhalafatan li muradihim. Maka kita tahu 6 perkara yang dipanggil sebagai amrun khariqun lil 'adah. Kalau sebahagian bertanya, habis sihir tak termasuk? Kita kata sihir tak termasuk. Disebut oleh sebahagian ulama sihir dan juga apa yang berlaku kepada Dajjal. Contohnya peristiwa yang berlaku kepada Dajjal kan, Dajjal boleh buat itu buat ini kan, dipanggil sebagai al-ibtila. Sebagian ulama menyebutkan perkara itu dipanggil sebagai ibtila. Maka ibtila dan juga sihir tidak dipanggil sebagai amrun khariqun lil 'adah. Kenapa? Kerana ada sebab untuk belajar. Contoh macam sihir. Sihir ada sebab dia nak belajar. Jadi dia bukan amrun khariqun lil 'adah. Kenapa? Li'anna laha asbaban tata'allam. Ada sebab yang boleh dipelajari untuk menghasilkan sihir dan juga ibtila.
maka itu tidak termasuk dalam amrun khariqun lil 'adah. Maka kita dah faham apa yang dimaksudkan dengan mukjizat dan juga perkara-perkara yang berkait dengan amrun khariqun lil 'adah. Baik. Wal muradu khabaruhu ta'ala. Baik, kita masuk semula. Wal muradu khabaruhu ta'ala, yang dimaksudkan dengan khabar Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah al-mu'jizat. Yang dimaksudkan adalah al-hukmi wa huwal mu'jizat. Baik, dan mu'jizat ini, apa yang Allah benarkan daripada mu'jizat itu disebut apa? Mu'jizat tersebut an-nazilah manzilata khabarihi ta'ala, ataupun an-nazilah manzilata qawlihi ta'ala sadaqa 'abdi fi kulli ma yuballighu anni. Jadi seolah-olah mukjizat yang Allah berikan kepada para rasul, seolah-olah mukjizat tersebut ganti kepada pembenaran yang Allah berikan kepada para rasul. Seolah-olah Allah menyebutkan kepada para rasul, ini adalah hambaku, sadaqa abdi, hamba aku benar, wa fi kulli ma yuballighu anni, daripada apa yang disampaikan daripada aku. Maksudnya apa perkara yang disampaikan oleh para rasul itu benar. Seolah-olah mukjizat itu adalah qaulillahi ta'ala. Jadi sebab itu disebut apa? Mukjizat di sini, al-mu'jizatu an-nazilatu manzilata qawlihi ta'ala sadaqa 'abdi fi kulli ma yuballighu anni. Baik. Disebut apa? Wa huwal mu'jizatu wa huwa fi'lullahi ta'ala, dan itu adalah daripada perbuatan Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab semua perkara adalah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sabitkan sebelum ini pada masalah af'alul ibad. Kita katakan apa? Semua perkara, semua makhluk adalah daripada min khalqillahi ta'ala. Fallahu subhanahu wa ta'ala yattasifu bil khaliqi munfaridan. Allah Ta'ala semata sahaja, ataupun Allah Ta'ala sahaja yang disifatkan dengan khaliq. Tidak ada langsung ciptaan. Bila kita kata khaliq, maknanya ada ta'thir. Ta'thir hanya pada Allah Ta'ala. Adapun apa yang disandarkan kepada makhluk dipanggil sebagai al-kasbu, tidak dipanggil sebagai al-khalq. Baik, disebut apa? Wa huwa fi'lullahi ta'ala li'anna Allah Ta'ala sadaqahum bil mu'jizah. Kerana Allah Ta'ala berikan kepada para nabi itu, para rasul itu akan mukjizat. Baik. Jadi mukjizat ini seolah-olah apa? Allah Ta'ala nak bagi tahu mukjizat yang diberikan kepada para rasul ini, seolah-olah Allah Ta'ala mengikrarkan bahawasanya ini adalah hamba-Ku yang menyampaikan segala perkara daripada aku, dan itu semuanya, iaitu khabar yang dibawa itu semuanya adalah benar. Baik. Fa'innahu ta'ala disebut, ini nak masuk kepada apa yang mulazamah yang ada berkait dengan mukjizat dan juga sidik daripada para rasul. Fa'innahu ta'ala lam yajri 'adatahu min awwalid dunya ilal an bitamkinil kadhibi minal mu'jizat. Disebab apa? Allah Ta'ala tidak kita panggil tidak menjalankan ataupun tidak terhasil daripada adat kebiasaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada awal dunia sehinggalah sekarang, maknanya daripada awal penciptaan sehinggalah sekarang, bitamkinil kadhibi minal mu'jizat, dengan memberikan memberikan mukjizat kepada orang yang menipu atau orang yang bohong. Jadi maknanya apa? Allah Ta'ala tidak langsung ada pada kebiasaannya yang Allah berikan mukjizat kepada orang yang menipu atau orang yang bohong. Sebab apa? Fa innahu ta'ala lam yajri 'adatahu min awwalid dunya ila al-an bitamkinil kadhibi minal mu'jizat, dengan memberikan mukjizat kepada orang-orang yang menipu atau orang yang berbohong. Bal ajra 'adatahu biwuqu'iha minas sadiqi dunal kadhibi. Bahkan terhasil ataupun berjalannya adat Allah Ta'ala itu dengan
terjadinya benar itu ataupun terjadinya mukjizat itu kepada orang yang benar, minas sadiqi dunal kadhibi, bukan kepada orang yang menipu. Tapi kalau kita bincang daripada dairatul imkan, boleh tak Allah Ta'ala berikan mukjizat kepada orang yang menipu? Maka itu kita kata, kalau bincang permasalahan imkan, kita kata boleh, imkan boleh berlaku. Tetapi sekarang ni kita kata, adatnya ada ataupun tidak? Tidak ada. Yang Allah berikan mukjizat itu kepada orang yang benar. Dunal kadhibi. Wa idha khayyala bisihrin aw nahwihi azhara fadihatahu an qurbi dhalika. Kalaulah dikhayalkan itu dengan sihir ataupun sebagainya, kan kalau kita kata kalau kita kata habis tu perkara-perkara sihir tu, kalaulah digambarkan mukjizat itu sebagai sihir, maknanya kita kata ada je perkara-perkara yang kita panggil apa? Khariqun lil adah kepada orang-orang yang menipu, contohnya macam sihir. Au nahwihi azharu fadihatahu an qurbi dhalika. Maka itu tidak, kita panggil apa? Kan kita sebut tadi bahawasanya sihir pun tak termasuk sebagai perkara amrun khariqun lil adah. Sebab apa? Sebab sihir wa nahwihi, iaitu contohnya macam ibtila daripada dajjal contohnya, itu semua ada sebab untuk dipelajari, maka dia bukan amrun khariqun lil adah. Maka kenapa berlaku sihir dan sebagainya? Untuk menzahirkan kemungkaran yang mereka lakukan, fadihah yang mereka lakukan. Baik. Wa idza khayyala bi sihrin aw nahwihi azharu fadihatahu an qurbi dhalika wa ma'lumun anna tasdiqal kadhibi kadhibun. Dan difahami dan diketahui bahawasanya membenarkan orang yang menipu itu adalah satu bentuk penipuan. Maka tasdiqal kadhibi kadhibun, membenarkan orang yang menipu ataupun orang yang berbohong itu adalah satu bentuk penipuan. Wa huwa ay kaunu khabarihi ta'ala kadhiban muhalun. Dan terjadinya khabar Allah Ta'ala itu kazib adalah satu perkara yang mustahil. Kenapa? Lianna khabarahu ta'ala ala wafqi ilmihi. Kerana khabar, berita yang disampaikan daripada Allah Ta'ala itu mengikut apa yang ada pada ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalaulah berlaku kazib, kalaulah kita panggil kalaulah berlaku kazib, maka akan terjadi apa yang ada pada ilmu Allah Ta'ala itu daripada perkara-perkara yang tidak benar. Maka perkara itu naqs ataupun kekurangan bagi Allah Ta'ala. Disebab apa? Lianna khabarahu ta'ala ala wafqi ilmihi wal khabaru alladhi ala wafqi ilmi la yakunu illa haqqan. Dan khabar yang sepakat dengan ilmu Allah Ta'ala itu tidak akan terjadi melainkan daripada perkara-perkara yang benar sahaja. Baik. Kemudian disebut apa? Wa iza istahala kadhibuhu ta'ala thabata sidquhu. Kalaulah mustahil berlaku penipuan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka sabitlah benar daripada Allah Ta'ala. Wa idza sabata sidquhu sahha tasdiquhu lirrusul. Kalaulah telah tersabit benarnya khabar yang disampaikan, khabar Allah Ta'ala, maka benarlah pembenaran yang diberikan oleh Allah Ta'ala daripada mukjizat-mukjizat kepada para rasul. Sebab apa mukjizat? Kita sebab apa? Al-mukjizat an-nazilah manzilata qawlihi ta'ala sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Baik. Wa idza sahha dhalika sabata sidquhum wa huwa al-matlub. Maka kalau kita sebab apa? Kalaulah para rasul itu menipu, maka melazimi adanya penipuan daripada khabar Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala telah membenarkan para rasul. Jadi kalaulah mereka menipu, seolah-olah khabar Allah Ta'ala juga menipu, maka perkara tersebut mustahil. Kalau mustahil, maka sabitlah bahawasanya mereka, iaitu para rasul itu benar dan tidak menipu. Itu sifat yang pertama. Baik, masuk kepada sifat yang kedua. Wa yajibu fi haqqihim alaihimus salatu wassalam al-amanah. Wajib pada hak para sekalian rasul itu bersifat dengan sifat amanah. Bersifat dengan sifat amanah. Baik.
Yang dimaksudkan dengan amanah di sini adalah al-ismah. Yang dimaksudkan dengan al-amanah adalah al-ismah. Wa hiya hifdhu zawahirihim wa bawatinihim minat talabbusi bimanhi anhu. Iaitu apa? Terjaganya atau penjagaan secara zahir mereka, iaitu penjagaan daripada Allah Ta'ala, daripada perkara-perkara yang zahir daripada mereka, iaitu para rasul, dan juga bawatinihim, perkara-perkara batin daripada para rasul, minat talabbusi bimanhi anhu, daripada terkait dengan sekalian perkara yang dilarang kepadanya, iaitu dilarang daripadanya. Sama ada walau nahyu karahatin, walaupun dia adalah larangan makruh, ataupun khilaful aula, ataupun dia adalah khilaful aula, maka perkara tersebut tidak tergambar terjadi kepada para rasul. Disebab fahum ma'sumun an jami'il ma'asi al-muta'alliqah bi zahiril badan. Mereka itu terjaga, terpelihara, maksum daripada sekalian perkara-perkara maksiat yang berkait dengan zahiril badan. Contohnya seperti zina, kazina wa syurbil khamri wal kadhibi. Maka perkara tersebut yang disebutkan ini tidak tergambar berlaku kepada para rasul daripada perkara-perkara yang zahir. Wa ghairi dzalika min manhiyatiz zahiri, dan semua perkara-perkara yang dilarang daripada perkara-perkara zahir. Wa ma'sumun an jami'il ma'asi al-muta'alliqah bi batini, dan mereka juga terpelihara dan maksum daripada maksiat-maksiat yang berkait dengan batin, daripada hasad, minal hasadi wal kibri wal riya'i wa ghairi dhalika min manhiyatil batin. Maka apa? Maka disebut Allah Ta'ala jaga para rasul dan menjaga para rasul daripada perkara-perkara yang berkait dengan zahir dan juga berkait dengan batin. Maka tidak tergambar berlakunya perkara-perkara maksiat zahir dan batin daripada para rasul. Kemudian Syekh Muhammad Nawawi terangkan wal murad al manhi atau wal muradu bil manhi anhu, yang dimaksudkan dengan manhi anhu ini walau suratan. Baik. Dekat sini ada sikit penerangan berkait dengan perkara-perkara yang boleh disangka berlaku kepada para rasul. Disebut apa? Alladhi yutawahhamu suduruhu 'anil anbiya'i atau 'anil rusuli. Tapi anbiya termasuk sekali lah. 'Anil anbiya'i minal qaba'ih. Baik. Daripada sini dipecahkan kepada dua perkara. Ini perkara-perkara yang boleh disangka, perkara-perkara yang disangka terjadi daripada para anbiya, daripada perkara-perkara yang buruklah, minal qaba'ih. Baik, yang pertama ma yakunu munafiyan lima taqtadi al-mu'jizah wa huwa da'wa ar-risalah. Mu'jizat tu lima taqtadihi al-mu'jizat wa huwa sidqur rusul. Wa huwa sidqur rusul fi da'wa ar-risalah wa tabligh al-ahkam. Ini satu perkara ma yakunu munafiyan, yang menafikan apa yang melazimi mukjizat daripada pembenaran rasul
pada dakwah risalah, dakwaan utusan dan juga menyampaikan hukum. Ini menafikan. Ini poin dia munafian. Yang ini ma la yakun munafian. Di sini terbahagi kepada dua. Yang pertama, yang sini dipanggil sebagai apa? Yang sini yang menafikan sidik Rasul apa? Al-kazib. Ma la yakunu munafian ada dua. Sama ada syirik dan juga yang di sini maksiat ukhra, selain daripada dua perkara tadi, daripada syirik dan juga kazib. Terbahagi kepada dua. Sama ada kabair ataupun saghair. Daripada perkara-perkara yang kita panggil apa? Dosa-dosa yang besar ataupun dosa-dosa yang kecil, ataupun maksiat-maksiat yang besar dan maksiat yang kecil. Maka perkara yang boleh disangka terhasil ataupun terjadi daripada para anbiya itu ada 4 perkara lah: kazib, syirik, maksiat ataupun kabair dan juga saghair. 4 perkara. Baik, kemudian yang pertama kazib ataupun yang pertama syirik ataupun kita kata yang pertama kazib. Kazib di sini mustahil. Di sini mustahil. Sama ada secara amdan, secara kita panggil apa? Secara sengaja ataupun tak sengaja. Qabla al-bi'sah, sebelum daripada utusan, ataupun ba'dal bi'sah ataupun ba'daha. Maka perkara ini mustahil berlaku kepada para rasul dan juga para nabi. Kemudian yang kedua syirik. Syirik juga begitu. Syirik mustahil juga. Mustahil. Sama ada secara sengaja ataupun tidak. Qabla al-bi'sah atau ba'daha. Jadi dua perkara ini ternafi daripada para anbiya, daripada para anbiya dan juga para rasul. Kemudian kabair dibahagikan kepada dua. Sama ada sebelum daripada bi'sah ataupun selepas daripada bi'sah. Kabair dibahagikan kepada dua. Qabla al-bi'sah dan juga ba'daha. Itu ba'dal bi'sah. Adapun selepas daripada utusan, mustahil. Mustahil berlaku kepada para anbiya. Baik. Kalau dia sebelum bi'sah, maka kena lihat dua perkara. In kana mujiban linnufrah. Itu perkara yang kabair yang besar, yang apa kita panggil yang mewajibkan iqab yang besar. Contohnya apa? Contohnya derhaka kepada kedua ibu bapa. Perkara-perkara yang berbentuk besar lah. Maknanya perkara-perkara yang kita panggil apa? Perkara-perkara yang kita akan rasa macam perkara itu menyebabkan kekurangan ataupun ketidaksempurnaan kepada para rasul. Maka kalaulah perkara itu berlaku sebelum bi'sah, maka ini mustahil berlaku. In kana mujiban linufrah, ataupun kita kata mudah cerita, kita kata in kana mush'iran bi khissatin. Barulah nampak sikit. In kana mush'iran bi khissatin, iaitu kabair yang berlaku itu kita panggil ada bentuk kekurangan kepada para rasul, dan ini mustahil berlaku. Mustahil juga berlaku. Adapun kalaulah dia laisa mush'iran bi khissatin, maka sebahagian daripada
ulama kata yajuz. Tapi sebahagian lagi kata mustahil. Jadi ada dua pendapat. Ada yang kata yajuz, ada yang kata mustahil. Ini qabla al-bi'sah. Baik. Maksiat-maksiat yang kecil pula, minas saghair, maka terbahagi kepada dua juga. Terbahagi kepada dua. In kana musy'iran bi khissatin. Nila. Sama juga. Kalau musy'iran bi khissatin, maka ini mustahil. Mustahil berlaku. Mustahil. Sebab apa? Sebab perkara itu ada disangka kita panggil adanya kekurangan kepada para rasul. Walaupun dia daripada saghair. Contoh saghair apa? Contohnya macam curi makanan. Curi benda-benda yang kita kata dalam bentuk makanan contohnya. Maka itu mustahil pada hak para nabi walaupun sebelum ataupun selepas bi'sah. Maknanya secara mutlak. Bila disebut mustahil, maknanya secara mutlak. Tidak ditafsirkan sebelum ataupun selepas. Mustahil secara mutlak. Baik, kalaulah dia itu tidak tidak ada padanya itu daripada perkara-perkara yang berbentuk hissah, iaitu berbentuk kita panggil kekurangan kepada para rasul, terbahagi kepada dua. Sama ada qabla al-bi'sah ataupun ba'daha. Sebelum bi'sah ataupun selepas bi'sah. Adapun selepas utusan, maka para rasul, nampak ke? Tak apalah, saya baca je. Makna para rasul maksum. Ini mustahil berlaku sebab mereka itu terjaga daripada maksiat. Kita dah baca tadi kan? Walaupun zahir ataupun batin, kecil ataupun besar. Adapun qabla al-bi'sah, tidak ada dalil yang menghalang untuk berlakunya perkara tersebut. La dalil ataupun lam yakum dalilun ala man'ihi. Baik. Lam yakum dalilun ala man'ihi. Baik, disebut ini perkara yang kita panggil apa? Tafsilan kepada masalah al-ismah ataupun al-amanah. Al-ismah ataupun al-amanah. Jadi sama ada perkara yang berlaku, perkara yang disangka boleh berlaku kepada para rasul dan para nabi itu daripada perkara-perkara yang buruk, sama ada menafikan mukjizat, iaitu pembenaran yang Allah berikan kepada para rasul, ataupun tidak. Yang menafikan pembenaran yang Allah berikan kepada rasul adalah al-kadhibu, lawan kepada as-sidqu. Maka itu mustahil berlaku sama sekali kepada para rasul, para nabi, sama ada sebelum utusan ataupun selepas utusan. Sama ada kita panggil sengaja ataupun tidak sengaja, tidak akan berlaku kepada para rasul dan juga para nabi. Kemudian perkara yang tidak menafikan sidqu ar-rusul, iaitu daripada mukjizat, sama ada syirik ataupun maksiat-maksiat yang lain. Adapun syirik langsung tidak tergambar berlakunya, iaitu mustahil berlakunya kepada para nabi dan juga para rasul secara sengaja ataupun secara lupa ataupun tidak sengaja, sebelum utusan ataupun selepas utusan. Mustahil mutlak. Sama juga macam kadzib, mustahil secara mutlak. Baik. Kalaulah maksiat-maksiat yang lain, sama ada perkara yang maksiat-maksiat yang besar, contohnya macam membunuh dan sebagainya, ataupun maksiat-maksiat yang kecil. Adapun maksiat yang besar dipecahkan kepada dua, qabla al-bi'sah ataupun ba'da al-bi'sah. Adapun selepas utusan mustahil berlaku kerana mereka maksum daripada maksiat. Disebutkan tadi maksiat-maksiat tu tidak boleh berlaku kepada mereka. Adapun sebelum utusan, kita bahagikan maksiat itu pada dua perkara. Adapun macam contoh zina, syurbil khamri dan sebagainya, itu tidak tergambar kepada para rasul melakukan perkara tersebut walaupun sebelum bi'sah. Sebab apa? Sebab perkara-perkara itu musy'iran bi khissatin. Disangka padanya adanya kekurangan, maka perkara itu tak boleh berlaku kepada para rasul. Baik, adapun perkara yang tidak tidak
menunjukkan kepada kekurangan, sebahagian ulama kata boleh berlaku. Sebahagian lagi kata tidak. La yajuz ataupun mustahil. Mustahil berlaku kepada para rasul daripada kabair, walaupun sebelum bi'sah, walaupun perkara itu tidak menunjukkan kepada kekurangan kepada para nabi dan rasul. Baik. Adapun saghair dibahagikan kepada dua. In kana musy'iran bi khissatin fa huwa mustahil mutlaqan. Kalau adanya kekurangan maka mustahil. Contoh saghair apa? Saghair yang maksiat saghair apa contohnya? Contohnya macam curi makanan. Curi makanan saghair lah kan. Maknanya curi kita panggil mencuri benda yang kita panggil benda yang kecil lah. Contohnya macam luqmah ni makanan lah contohnya. Maka perkara tersebut mustahil berlaku kepada para rasul dan juga para nabi. Sebelum ataupun selepas bi'sah tidak mustahil berlaku. Adapun yang tidak laisa musy'iran bihissatin dipecahkan dua perkara. Adapun selepas daripada utusan, maka perkara itu tidak boleh berlaku. Kenapa? Kerana kita isbatkan sifat amanah. Dan sifat amanah adalah Allah jaga para rasul daripada zahir dan batin, daripada maksiat-maksiat zahir dan juga maksiat-maksiat yang batin. Kabair ataupun saghair, kedua-dua sekali. Adapun sebelum bi'sah tidak ada dalil yang melarang ataupun tidak ada dalil yang menolak perkara tersebut boleh berlaku. Maka maknanya apa? Ada ihtimal boleh berlaku. Baik, maka ini disebut, ini tafsilan kepada masalah sifatul amanah daripada perkara-perkara. Sebab itu disebut wal muradu bil manhi anhu walau suratan fayashmalu ma qabla an-nubuwah wa ma fi halati sighar. Saya nak tanya, kalau yang macam yang Nabi Adam makan buah kurdi tu macam mana Ustaz? Tak, itu ada tafsilan dia kalau baca dalam Qaulus Sadid ada. Dalam Qaulus Sadid ada didatangkan. Tapi tafsilannya itu kita kata apa? Itu kita panggil khata' daripada Sayyidina Adam. Saya tak bawa pula Qaulus Sadid. Ada dinyatakan dalam tu. Ustaz yang Sebab apa? Sebab itu sebagai ulama kata itu qabla al-bi'sah. Maka qabla al-bi'sah ada sebagian kata apa? Yajuz. Qabla al-bi'sah. Sebab apa kita kata qabla al-bi'sah? Sebab tu belum ada anak lagi, betul. Sayyidina Adam belum ada anak lagi. Lepas tu Sayyidina Adam dengan Sayyidatina Hawa sahaja. Maka qabla al-bi'sah. Itu jawapan ringkas lah, tapi ada tafsilan. Isyarat daripada ayat, isyarat daripada dalil yang Allah nyatakan dalam Quran. yang kisah Nabi Yunus tu dia lari daripada kaum dia tu ditelan ikan tu macam mana tu Ustaz? Samalah juga yang itu. Sama juga yang itu la yush'ir bi khissatin, ataupun kita kata dekat situ tidak dipanggil mukhalafah daripada suruhan. Itu ada tafsilan lah. Kalau ada kita nanti minggu depan kita bincang kisah-kisah tersebut. Ada kalau baca dalam Qaulus Sadid Syekh Abu Daqiqah datangkan setiap satu daripada kisah Sayyidina Adam tentang buah khuldi, kisah Sayyidina Yunus tentang ikan nun, kemudian ada Sayyidina Yusuf, ada beberapa nabi, kisah-kisah yang didatangkan tu. Nanti boleh tengok dalam tu. Ada Qaulus Sadid. Kalau ada Qaulus Sadid boleh tengok. Yang apa? Soalan ketiga. Apa? Soalan ketiga yang kisah Nabi Ibrahim tu Sama juga. Ada dalam tu. Sama juga. Kalau kisah Nabi Ibrahim yang mana? Yang ni. Yang tunjuk dia cari Nabi Ibrahim cari Allah maksudnya. Tapi semua tu tidak tergambar daripada perkara-perkara yang mustahil ni. Tak termasuk dalam lingkungan ni. Dan ada tafsirannya tersendiri dan juga tafsilan masalah tu. Nanti esok kita minggu depan kita bincang secara satu persatu daripada perkara-perkara yang terjadi daripada para rasul. Setiap tu ada. Kalau ada siapa yang ada Qaulus Sadid tapi juzuk yang kedua, bukan juzuk pertama, juzuk yang kedua, Syekh Abu Daqiqah rahimahullah datangkan setiap satu kisah-kisah tersebut syubhat dan juga jawab daripada syubhat tersebut. Ke ada Qaulus Sadid sini ada? Tak ada. Tak ada. Baik. Disebut apa? Wa idza waqa'a surat silap. Mana wal muradu bil manhi anhu walau suratan fashamila ma qabla an-nubuwah wa ma fi halati as-sighar.
Disebab apa? Wala yaqa'u minhum makruhun wala khilaful aula. Tidak terjadi daripada para nabi dan juga para rasul ini perkara-perkara makruh ataupun perkara-perkara khilaful aula. Bal wala mubahun ala wajhi kauni dhalika makruhan aw khilafal aula aw mubahan. Bahkan perkara-perkara mubah juga tak berlaku. Maka apa? Perbuatan, aqwal, af'al, ahwal para nabi ini yaduru bainal wajib wal mandub. Hanya berkisar ataupun berkait dengan perkara yang wajib ataupun perkara yang mandub, perkara yang sunat. Antara dua perkara saja. Tidak tergambar berlakunya perkara makruh kepada para rasul, juga perkara yang mubah ala wajhil makruh atau khilaful aula awil mubah, ataupun perkara khilaful aula juga tak tergambar berlaku daripada para rasul. Perbuatan, percakapan dan juga ahwal para rasul ini hanya berkait di antara wajib dan juga sunnah sahaja. Dua perkara sahaja. Sebab apa? Idza waqa'a suratan. Sebab itu disebut dekat sini. Idza waqa'a suratan. Kalaulah berlaku perkara-perkara ini secara surah, idza waqa'a suratan dzalika, maknanya kalaulah berlaku perkara-perkara yang digambarkan tadi, dan maknanya perkara yang makruh, perkara khilaful aula, maknanya perkara tersebut diceritakan dan berlaku kepada para rasul, wa idza waqa'a suratan dzalika minhum fahuwa lit-tashri', hanya semata-mata untuk syariat. Jadi pada hak para rasul itu adalah arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia jadi wajib. Kalau perkara itu boleh dipilih, maka dia jadi sunat, mandub bagi para rasul. Wa idza waqa'a surata dzalika minhum fahuwa lit-tashri' fayasiru wajiban aw manduban fi haqqihim, maka dia jadi wajib ataupun mandub. Fa'af'aluhum alaihimus salatu wassalam da'iratun bainal wajibi wal mandubi. Maka perbuatan para rasul alaihimus salatu wassalam berlega di antara wajib dan sunat sahaja. Bal fil awliya illadhi, bahkan perkara itu juga berlaku kepada para awliya Allah Subhanahu Wa Taala, alladhina hum atba'uhum, yang mana mereka ini iaitu para awliya adalah pengikut kepada para nabi, para rasul. Man yasilu ila maqamin tasiru fihi harakatuhu wa sakanatuhu ta'atin bin niyat. Maka jadilah semua perbuatan ataupun kita panggil harakat dan juga sakanat daripada para wali itu adalah ketaatan semata-mata. Maka tidak tergambar. Kerana itu disebut apa? Kerana itu bila karamah ataupun martabat wilayah ini bukan sesuatu yang diminta. Itu Allah berikan kepada hamba-hambanya yang terpilih. Sebab itu meminta ataupun talabul karamah ini adalah satu bentuk kita panggil apa? Perkara yang tidak kita panggil apa? Talabul karamah ni perkara yang tak baik. Sebab apa? Sebab kalaulah Allah Ta'ala telah zahirkan kepada seseorang ataupun bukan talabul karamah, talabul kashf. Contohnya macam minta supaya kita nampak semua benda, tahu semua benda. Tahu perkara yang orang lain tak tahu. Perkara tersebut adalah perkara yang bahaya bagi orang yang bukan ahlinya. Kenapa? Kalau Allah Ta'ala telah berikan penyingkapan kepada seseorang, maka kalau dia mukhalafah daripada perkara tersebut, maka dia akan jatuh. Maka dia akan jadi dua kali ganda. Sebenarnya hijab yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, maknanya kita tak tahu perkara yang akan datang atau perkara yang berbentuk tersembunyi, kita tak tahu. Kalaulah hijab tu sendiri adalah nikmat ataupun satu bentuk kemuliaan Allah berikan kepada kita. Sebab apa? Sebab itu adalah sebab ta'jil uqubah. Maknanya Allah Ta'ala lambatkan kita panggil apa? Balasan. Kalaulah kita sudah tahu, maka akan diberikan balasan pada waktu tu juga kalau kita mukhalafah. Jadi sebenarnya hijab tu adalah satu bentuk nikmat. Jadi talabul karamah wa talabul kashfi itu bukan satu benda yang baik. Sebab itu disebut apa? Bal fil awliya alladhina hum atba'uhum man yasilu ila maqamin
tasiru fihi harakatuhu wa sakanatuhu ta'atin bin niyat. Jadilah semua perbuatannya, semua pergerakannya semua adalah bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ustaz, Hmm. para wali ni makam dia akan jatuh tak Ustaz? Maksudnya macam kalau macam Rasul kan kita akan tahu dia para Rasul kan akan sabit kan. Tapi kalau para wali ni dia akan sabit ke kewalian dia sampai akhir hidup dia ke dia akan jatuh juga ke? Sebab tu disebut kalaulah mereka tidak karamah ataupun martabah wilayah ini adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalaulah mereka tak jaga ataupun tidak berhati-hati, maka mereka akan jatuh sejatuhnya lah. Tapi tetap mereka itu mahfuz. Ada makna mahfuz, iaitu Allah jaga, Allah pelihara mereka selagi mana. Tapi ada kebarangkalian tak apa yang disebut tadi? Ada kebarangkalian. Baik, disebut apa? Wadidduha al-khiyanah. Lawan bagi amanah adalah khiyanah. Iaitu disebab wadidduha al-khiyanah wa dalilu ala dhalika ay wujubil amanah lahum annahum law khanu kalaulah mereka khianat ay khalafu amrallahi ta'ala, bercanggahan dan berlawanan daripada apa yang Allah perintahkan kepada mereka, bifi'li muharramin, dengan melakukan sesuatu perbuatan yang haram, au makruhin, ataupun perkara yang makruh, au khilafil aula li ghairi tashri', ataupun khilaful aula tetapi dengan apa? Li ghairi tashri', bukan dengan sebab tashri'. Sebab tadi kita kata boleh tak berlaku perkara-perkara makruh, perkara-perkara khilaful aula pada Rasul? Boleh, tapi itu min ala wajhi tashri'. Kalau li ghairi tashri' la kunna ma'murina bimithli dhalika, maka kita juga disuruh untuk melakukan perkara tersebut. Sebab apa? Sebab kita diminta untuk mengikut para rasul. Maka kalaulah mereka berlawanan ataupun mereka tidak melakukan perkara yang disuruh oleh Allah Ta'ala, maka kita juga disuruh untuk mengikut mereka, lalu kita juga boleh mukhalafah daripada amrullahi Ta'ala. Maka sebab itu disebut lakunna ma'murina bimithli dhalika ay ma yaf'alunahu minal mukhalafah. Kalaulah mereka boleh melakukan perkara yang bercanggahan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, maka kita juga boleh. Sebab apa? Sebab kita disuruh untuk ikut para rasul. Wal muradu bil fi'li ma ya'ummu fi'lal lisan. Yang dimasukkan dengan fi'il di sini semua fi'il, semua bentuk perbuatan, sama ada lisan iaitu qaul, wa huwal qawlu wa fi'lul qalbi, dan juga perbuatan hati iaitu perkara dalaman lah, ahwal dan sebagainya. Li'anna Allah Ta'ala amarona, kerana Allah Ta'ala menyuruh kita semua bittiba'ihim fi af'alihim wa aqwalihim wa ahwalihim min ghairi tafsilin. Kerana Allah Ta'ala menyuruh kita semua untuk mengikut para rasul daripada perbuatan mereka, percakapan mereka dan juga ahwal mereka, tanpa perlu tafsilan. Maksudnya ikut tanpa ada istisna, maksudnya ikut semua benda. Tapi ma ada ma thabata ikhtisasuhum bihi, melainkan perkara yang min khususiat para rasul, perkara-perkara khususiat para rasul. Contohnya apa? Contohnya pada hak para rasul wajib, atau contohnya pada syariat Nabi SAW, Nabi wajib, pada hak Nabi wajib untuk melakukan tahajud, tapi pada kita tidak. Jadi itu perkara yang khusus kepada Nabi. Contohnya puasa berterusan. Puasa berterusan itu khususiat para rasul ataupun khususiat bagi Nabi SAW. Maka kita tak disuruh untuk mengikutnya. Wa ma adal umur al-jibilliyah, dan selain daripada perkara-perkara kebiasaan. Jibilliyah maknanya perkara-perkara tabi'i. Contohnya apa? Kal qiyami wal qu'udi wal mashi. Contohnya berjalan, duduk, berdiri dan sebagainya. Kita tidak suruh untuk mengikut. Fa inna lam nu'mar bil ittiba'i fi zalika. Zalika kembali kepada apa? Kepada perkara yang khusus bagi para rasul dan perkara-perkara umur al-jibilliyah. Maka kalau Nabi berjalan dekat satu tempat tu, takkanlah kita kena pergi berjalan kat tempat tu juga? Tak. Kita tidak disuruh untuk mengikut daripada perkara-perkara jibilliyah. Wala yasihu an nu'mar bil muharramin, dan tak
Wala yasihu an nu'mara bi muharramin aw makruh, dan tidak sah ataupun tak boleh kita ini semua disuruh untuk melakukan perkara yang haram ataupun perkara yang makruh, bahkan daripada perkara khilaful aula. Wala yasihu an nu'mara bi muharramin aw makruhin aw khilafil aula, lianna Allah Ta'ala la ya'mur bil fahsya, kerana Allah Ta'ala tidak menyuruh perkara-perkara yang keji, tidak menyuruh untuk melakukan perkara-perkara yang keji. Fata'ayyana annahum la yaf'aluna illa ta'ah, maka sabitlah di sini bahawasanya tidaklah mereka itu, iaitu para rasul, melakukan sesuatu perkara itu melainkan itu adalah ketaatan. Imma wajibah atau mandubah, sama ada dia wajib ataupun mandub. Sebab itu kita kata af'aluhum taduru bainal wajibi wal mandub. Fala takunu af'aluhum muharramatan aw makruhatan wala khilafal aula, maka tidak berlaku daripada perbuatan-perbuatan para rasul ini daripada perkara yang haram ataupun makruh ataupun khilaful aula. Fa af'aluhum, lagi sekali Syekh Nawawi tanbih, fa af'aluhum dairatun bainal wajibi wal mandub, maka apa yang mereka lakukan ini daripada perkara yang wajib ataupun perkara yang mandub. Wala yadkhuluha mubahun, tidak masuk padanya harus. Kenapa? Liannahum idza fa'aluhu yakunu li bayani jawazi wat tashri'. Kalau mereka lakukan, maka itu hanyalah semata-mata apa? Untuk menjelaskan pensyariatan dan keharusan untuk melakukan. Tapi pada hak para rasul dia akan jadi wajib ataupun mandub. Tapi pada hak manusia dia akan jadi makruh ataupun khilaful aula ataupun mubah. Maka apa yang Nabi buat sekadar nak tunjukkan itu adalah makruh hukumnya. Kalau tak adalah hukum makruh bagi manusia. Kalau tak adalah. Wala yadkhuluha mubahun li'annahum idza fa'aluhu yakunu li bayanil jawazi wat tashri' wa huwa imma wajibun aw mandubun. Jadi bila kata ini adalah ala wajhi tashri', maknanya sama ada wajib ataupun sunnah. Wa hadhihi al-hujjatu sam'iyyatun aw syar'iyyatun wa in kanat ala surati dalil al-aqli. Hujjah ataupun dalil, tadi kita kata dalil sifat sidik adalah dalil aqli. Adapun dalil sifat amanah adalah sam'i ataupun naqli, tapi disusun sebagai dalil aqli. Tapi mulazamah terhadap dalil yang kita sebutkan tadi, bayan mulazamahnya apa yang disebut dalam Al-Quran, maka dia dalil naqli. وهذه الحجة سمعية أو شرعية وإن كانت على صورة الدليل العقلي. Walaupun kita susun ikut kias, tapi mulazamahnya, bayan mulazamahnya dengan Al-Quran. Lianna dalil al-mulazamah syar'iyyun, kerana bayanul mulazamah ataupun dalil mulazamah yang disebutkan di antara kias yang dinyatakan adalah dengan dalil naqli. Wa huwa qawluhu ta'ala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jadi kita disuruh untuk mengikut apa yang, ataupun kita disuruh untuk ikut apa yang para rasul lakukan daripada perbuatan ataupun daripada percakapan ataupun daripada ahwal. Wa anna butlana tali bidalil syar'i, dan terbatalnya tali, apa mana tali dia? Lakunna ma'murina bimithli dhalika. Itu tani. Apa dia punya muqaddam? Law khanu bi fi'li muharramin aw makruhin lakunna ma'murina bimithli dhalika. Silap. Dia punya tali dia apa? La wala yasihhu an nu'mara bi muharramin aw makruhin. Itu dia punya tali. Tidak sah kita ini disuruh untuk melakukan perkara yang haram ataupun makruh. Jadi tali dia yang mana? Tali dia yang atas tu, wala yasihu. Wala yasihu. Baik. Wa anna butlana tali bidalil syar'i wa huwa qawluhu ta'ala innallaha la ya'muru bil fahsya. Maka dalilnya adalah dengan dalil syar'i. Bi khilafil hujjati ala, okey, ni dah habis. Baik. Jadi kita kata apa? Dalil kepada sifat amanah adalah dalil naqli ataupun dalil syar'i.
bukan terisbat dengan dalil aqli, walaupun disusun mengikut hujah dalil aqli, iaitu qiyas. Kerana apa? Kerana setiap satu daripada muqaddimah itu sebenarnya mulazamahnya dengan dalil syar'i ataupun dengan Al-Quran. Baik. Wa anna butlan at-tari bidalil syar'i wa huwa qawluhu ta'ala innallaha la ya'muru bil fahsya bi khilafil hujjati ala wujubi sidqihim fa innaha aqliyatun. Kita dah sebut tadi dalam dalil sifat sidik, sabitnya sifat sidq ke atas para rasul adalah dalil aqli. Lau kadhibu lakana khabarullahi ta'ala kadhiban. Baik. Bikhilafil hujjati ala wujubi sidqihim fa innaha aqliyatun walidha qala as-Sanusi walidha qala al-Imam as-Sanusi. Kerana itu al-Imam Sanusi menyebutkan dalam Ummul Barahin, kalau saya tak silap, dalam Ummul Barahin ataupun Sughra, menyebutkan apa? Wa yastahilu alaihimul kadhib aqlan wal ma'asi syar'an. Maka mustahil bagi mereka itu, iaitu para rasul, akan kazib secara akli, dan juga mustahil bagi mereka itu maksiat tetapi secara syar'i. Dapat? Jadi maka ini adalah kita panggil apa? Dalil yang dinyatakan pada sifat amanah, dan dimasukkan dengan amanah di sini adalah al-ismah. Kerana itu tadi kita sebut dalam aqsamus sidiq kita kata tadi ada 3 kan. Dalam aqsamus sidqi ada as-sidqu fi da'war risalah, as-sidqu fil ahkam allati yuballighunaha 'anillahi ta'ala, dan yang ketiga as-sidqu fi umurid dunya. Jadi as-sidqu fi umurid dunya masuk kepada sifatul amanah, masuk kepada sifat amanah. Sebab Nabi SAW ataupun para rasul tidak langsung tergambar pada mereka itu menipu walaupun daripada perkara-perkara dunia. Kenapa? Kerana itu akan menunjukkan kepada khisah ataupun kekurangan kepada para rasul. Ni kita sebut tadi daripada shaghair ataupun kabair. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menjaga para rasul dan juga para nabi dengan ismah. Adapun dengan para awliya dijaga dengan al-hifzu. Kerana itu kita sebut apa? Para rasul dan para nabi maksum, tetapi para awliya illahi ta'ala mahfuz. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kita berhenti pada sifat yang ketiga, iaitu at-tabligh, dan juga sifat yang keempat iaitu fatwana. Sambung minggu depan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.